أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ayat 77 sampai 79 surah An-Nahl. Masuk cerita baru pula, tapi hubungnya dengan kebesaran kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat seterusnya pada ni pun adalah dalam tajuk yang sama. Allah firman di dalam ayat 77, dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Dan tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, atau ia lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ni adalah Allah hipung segala kekuasaannya, terutamanya ilmu dia, iaitunya hak milik mengetahui kehendak duduk dalam ayat ni belakang. Hak milik dia lah segala yang ada di langit dan di bumi. Lepas tu hubungi dengan hari kiamat adalah urusan Allah Ta'ala. Maknanya kerja ni Allah lah yang mengetahui. Tak ada siapa yang tahu bila kau nak berlaku hari kiamat. Cuma Nabi royak adalah tanda-tanda, alamat-alamat kecil dan alamat besar. Tapi bila nak berlaku, wallahu alam, Allah lah yang lebih mengetahui. Sebab itulah, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Tuhan banding katanya, urusan hari kiamat datangnya seperti sekelip mata. Sekelip mata maknanya manusia mai tantan nak pergi tang tua bila nak berlaku hari kiamat, atau ia lebih cepat lagi. Maknanya urusan ni adalah berlaku dengan cepat. La ta'tikum illa baghtah. Dalam ayat lain katanya kiamat tu mari dengan serta-merta, tapi Allah dengan milik dia, segala yang ada pada diri dia, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini urusan dia. Sebab itulah kita sebagai seorang hamba di atas muka dunia ni kena serah urusan semua kepada Allah, dan kita yakin bahawa semua urusan itu adalah hak milik Allah yang dia atur satu persatu tiap-tiap kali. Kita nanti minta dan kita nanti usaha sudah minta supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Nah, lepas tu hubungi dengan dunia akhirat ni ada hubung kait yang rapat. Kita kalau tak ada akhirat, dunia kita pun tak pakai. Tak ada kemampuan yang kita duduk amal, duduk usaha. Tapi dengan sebab ada akhirat ni lah yang menyebabkan kita buat gapo-gapo di atas muka dunia ni, kita rasa bahawa
Allah akan balas kita. Duk takut, duk takwa kepada Allah. Salah satunya daripada ekor takwa tu iaitunya hubungi dengan akhirat tu. Hubungi dengan akhirat. Kita kena mati, kita kena bangkit di akhirat. Bila kita duduk sebut semua hak mati, hak akhirat, hak syurga, hak neraka, boleh memberi perasaan kepada kita masa duduk atas muka dunia ni, kita nak pergi ke akhirat. Tuhan tanya kita, royak serta dengan tanya. Ayat selalu kita duk baca, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap orang cuba perhati, cuba tengok gapo yang dia sedia untuk hari esok. Allah Ta'ala royak esok. Ma qaddamat li ghadin. Gapo yang dia sedia untuk esok. Bermaknanya dalam hidup kita, kalau sekiranya kita mati pada hari ni, tempat tidur kita tidur semalam habis dah. Pitamnan, tempat tidur, rumah, kerja kita dan semua tiap-tiap perkara. Umur kita malam ni iaitu kubur. Ni sebab tu orang Islam dia kena kecek semua hak mati. Kena ingat semua kepada akhirat. Mari ayat yang ke-78 hubungnya dengan kejadian manusia. Kejadian manusia yang Allah Ta'ala cerita sejak daripada awal ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Mari ayat ni 78 ni. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Masya Allah. Jahil belaka. Tiap-tiap orang tak ada ilmu. Timbul soalan katanya walaupun Nabi sendiri pun. Ya. Jawapannya walaupun Nabi sendiri pun tidak mengetahui walaupun sekarang waktu dia keluar daripada perut mak. Lepas pada itulah Allah rakyat katanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Lepas pada itulah Allah Ta'ala buat dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran. Dengar dulu. Mula-mula sekali sampan, iaitunya kanfang. Sebab itulah budak-budak daripada perut lagi, daripada duduk dalam perut lagi, dia dengar. Ni Allah Ta'ala tertib satu persatu dengar. Apa boleh budak apabila keluar, kita kena bear di telinga kanan, qomat di telinga kiri, walaupun tidak menjadi perkara yang wajib. Kalau dah budak tu keluar daripada baru beranak, kena buat anak orang tak lagu tu? Tak mesti. Tak mesti bear, tak mesti qomat, tapi lebih moleknya ambil daripada hak Nabi buat kepada cucunya. Nabi bear. Walaupun hadis ni hadis bukan sahih sangat, duduk dalam martabat hadis hasan, tapi alhamdulillah Nabi biasa buat. Tanda katanya budak ni adalah dia dengar. Lepas pada tu wal absar, dan penglihatan. Ni tertib Allah Ta'ala buat. Orang ni yang mula dengar dulu. Bila dengar, lepas ada tu mula dia lihat. Sampan yang bomo-bomo doktor-doktor yang dia kaji, nak siasat dia kaji, mula-mula dengar, lama-lama pak tu lihat ni dia kena sampan dengan otak dia. Sungguh katanya kita dengar tu dia sampan dengan otak, tapi mula-mula tertik tangga, mula-mula dengar, lepas ada tu tengok, lihat. Cuba pergi buat nak cocoh mata budak. Budak dia tak kelik. Budak mula-mula lahir, duduk dalam 2-3 bulan, terang kita buat nak cocoh. Orang dek kita orang tua ni, kalau dia orang buat nak cocoh, maknanya
kita ni cepat ni, otak kita dengan hati kita dengan semua tubuh badan kita dia cepat. Rasa kejut sekali tu. Tapi budak terang kita buat anak cocok. Duk kelik lagu tu. Tu. Ni katanya dia dengar dah tapi mata dia tak boleh guna lagi fungsi mata tu. Lepas pada itulah wal afidah serta hati iaitu nya akal fikiran. Ni kau besar budak. Sebab tu Tuhan takwi taklif kepada budak-budak sehingga dia masuk akhir balik. Tengok besar walaupun dengar dah, reti dah, faham dah, tapi hati dia, akal fikiran dia tak sempurna lagi. Nak buat kan dia budak walaupun dia reti, walaupun dia dengar, dia tengok. Tapi akal fikiran tak sempurna. Ni nak ayat tanya dalam Islam ni masya-Allah. Nah, tangga kepada manusia supaya gapo tu? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, supaya kamu bersyukur. Itu maknanya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman lagi supaya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakannya sebagaimana yang semestinya, iaitu dengan mengerjakan suruhannya, suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dalam surah As-Sajdah Tuhan ayat lebih kurang ni juga, tapi Tuhan katanya qalilan ma tashkurun. Sedikit saja apa yang kamu syukur, terima kasih. Maka kita pun bila Tuhan ayat di dalam ayat syukur ni, kita kena syukur banyak. Terima kasih banyak yang Allah Ta'ala jadikan kita sebagai seorang manusia, hamba dia yang beriman, yang berakal fikiran, yang boleh dengar. Nah, dan boleh kenal hakikat yang sebenar. Akhir sekali, hak ni masuk dalam tajuk lain. Daripada puang daripada ayat ni juga. Iaitu apabila manusia reti dah, faham dah. Dah tengok dah, faham, dengar dah. Tuhan pun tanya, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Burung duk terbang. Burung terbang pergi situ pergi sini. Sehingga manusia pun mikir nak buat macam mana kalau nak jadi boleh terbang. Tapi Allah Ta'ala dia beri kepada jenis-jenis natai yang ada sayap. Tu pun bukan semua natai yang ada sayap boleh terbang. Itik tak boleh terbang. Air tak boleh terbang. Penguin tak boleh terbang. Walaupun ada sayap. Tapi waliknya natai-natai yang diberi sayap. Dijadikan sayap kepada dia, waliknya dia boleh terbang. Maka Allah Ta'ala pun suruh kita perhati. Tidakkah mereka melihat kepada burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa? Bin pai bin ma, ada burung hak terbang rendah, ada tu burung hak terbang tinggi. Hak ni radap dia, Tuhan buat semula jadi lagu tu lagi. Burung lebar tak serupa dengan burung sewah. Burung tiak umuh, kecil-kecil, tak serupa dengan burung besar-besar. Ni radap dia terbang pun dia tak serupa. Gitulah, cuba kita perhati, tengok orang yang banyak ilmu hubungnya dengan kajian dunia ni, insya-Allah kalau sekiranya Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia, dia boleh kenal Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab itulah dalam tubuh badan kita sekalipun, Tuhan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, bapa kamu tidak melihat. Lihat mata zahir lagu ni, tengok hak zahir, ada tangan, ada kaki, ada apa. Minta maaf dia, waktu kita telanjang dia. Waktu kita telanjang, kita tengok tubuh kita zahir, boleh tengok habis. Tu pun tengok tak habis juga. Belakang-belakang kita boleh tengok bila. Kalau sekiranya tak pakai cuming, nah, 2 dan, 3 dan, 4 dan. Nada semua barulah kita boleh tengok. Minta maaf sebut hal ni. Tapi hakikat yang sebenar
Tuhan bukan suruh kita tengok pada tubuh badan zahir. Ada kaki, ada tangan, ada perut ni saja tak. Wa fi anfusikum, pada diri kamu, iaitunya pada kejadian diri kamu zahir dan batin. Suruh tengok. Ni pada diri kita, apatah lagi makhluk-makhluk yang sangat banyak yang ada di keliling kita. Tuhan pun sebut hubungi dengan benda hak terbang. Sikit saya sakut khutbah Jumaat di Masjidil Haram hari Jumaat kemarin dulu. Hari Jumaat baru ni 2-3 hari lepas dah. Panjang tu imam Masjid Mekah kecek hubungnya dengan burung. Kita tak suka katanya nak pergi kecek hubungnya dengan burung. Ya royak habis. Dalam Quran sebuah ni Allah Taala royak hubungnya dengan burung. Belum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir lagi. Burung ni berperangai. Yang pertama sekali tayran ababil. Mari dah tahu dak mari mana? Ababil. Adanya ke apa? Ada batu kecil-kecil di mucung dia. Di kaki dia. Cuba kita gambar supaya kapal terbang terperang. Ada bang hak tok situ tok sini. Bos apa masuk pun lepas. Tengok, tayr. Burung yang kedua, hak sebut di dalam Quran ni, saya bukan nak sebut semua dah, tapi sebut sebahagian, iaitu burung belatuk. Burung yang jadi tentera bagi Nabi Sulaiman. Untuk kita tengok ke apa? Dia jadi DSI kepada Nabi Sulaiman, kita tengok Raja Balqis yang berada di Yaman. Burung yang disebut di dalam Quran iaitu burung hudhud. Nabi Sulaiman tanya, mana tentera aku ramai-ramai ni? Aku tak nampak ni. Lam arad hudhuda am kana minal ghaibin. Ni ada di dalam suratul Naml. Nabi Sulaiman bila dia hipung semua tentera dia tak nampak burung hudhud. Duk mana weh? Nabi Sulaiman tanya. Duk tak lama burung hudhud mari kecek dengan Nabi Sulaiman, royak perihal cerita Raja Balqis yang apa? Berkuasa di negeri Yaman pada waktu itu. Ini banyak. Royak katanya burung yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Quran ni menjadi suatu perkara yang boleh kita ambil pelajaran daripada dia. Lepas tu dalam Quran juga siapa kau sebut di dalam syurga walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang orang ahli syurga akan makan sikit lagi, ma yashtahun, apa yang mereka itu berahi. Ni masya-Allah. Boleh makan daging burung belaka kita. Lepas tu laklai banyak. Lepas tu Nabi rakyat juga. Ini saya akhiri walaupun terjemuh tak habis. Nabi rakyat katanya jenis nate semua ni, hati yang paling molek sekali iaitu hati burung. Masya Allah. Nabi rakyat di dalam hadis. Hati yang paling lembut sekali iaitu bukan lembut di segi makan tu tak. Bukan katanya semelah dia makan daging dia, makan hati dia. Tapi hati nate semua ni boleh kita tiru hati burung. Cuba kita perhati, burung sama burung ada juga dia bergurau, tapi jarang kita tengok burung sama burung gocoh siapa kau mampu. Siapa kau pasal lawan gu, bunuh gu. Tapi menata-menata lain ada bunuh gu, makan gu sendiri. Masya-Allah. Ini banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran hubungnya dengan burung. Lepas tu burung ni juga awal-awal manusia hak bunuh atas muka dunia pun Allah Ta'ala buat cerita. Jadi Qabil dengan Habil, apabila Qabil bunuh adik dia Habil, tak tahu katanya nak tani lagu mana adik dia. Maka Allah Ta'ala jadi nampak kepada Qabil pada waktu tu burung iaitunya ghurab. Ghurab makna apa?
Burung apa? Itai tu panggil apa? Gagak. Mari gali. Tani seekor gagak juga. Barulah Qabil dia gambar katanya, oh apabila manusia mati ni kena tani dalam tanah. Itulah banyak hubungnya dengan burung-burung yang Allah Taala rayak di dalam Quran dan ayat 79 suratul Nahl juga hubungnya dengan burung. Insya-Allah kita sambung esok. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.